All for one. And one for all. Shut up. And get out from my lawn. Serangga, binatang yang berevolusi sejak dari zaman dinosaur lagi, mempunyai 6 kaki dan 3 bahagian utama, kepala, toraks dan abdomen. Tahukah anda di Sabah, sebatang pokok di taman peliharaan ada kira-kira 1000 bilangan serangga. Kalau setiap serangga boleh jana 1 sen, kita sudah jadi kaya dari dulu lagi. Terlampau banyak spesies serangga kalau dikira semua, jadi kita akan pilih yang pelik-pelik sahaja hari ini. Hari ini kita akan countdown 10 serangga terpelik di Sabah. Dengan pemahaman dalam senarai ini bukan saja ada serangga, tetapi ada juga arachnid dan gonggok. Jadi kita akan terus ambil kira satu kaligus. Pasal dalam BM tiada satu kategori macam orang putih di bawah kategori bugs. Harap anda sudah makan nasi. Tapi jangan makan tengah tengok video ini, takut gali pula sampai termuntah. Video Top 10 Borneo di-upload setiap minggu. Sila tekan butang subscribe dan loceng untuk mendapat update daripada kami. Nombor 10, Stick Insect atau dikenali sebagai serangga ranting. Hai, mana dia ni? Oh, sana pula. Batu-batu macam ranting kayu. Serangga-serangga ini anda mungkin sudah kenal, tapi kita kena buat juga bagi yang anda tahu atau pendedahan kepada pelancong-pelancong asing. Serangga ini campin dalam penyamaran dan juga campin kerana ia adalah serangga paling panjang di dunia dengan betinanya sepanjang 56.7 cm termasuk kakinya. Ia biasanya hidup di atas tumbuhan atau pokok yang beranting supaya pemangsa tidak nampak dan tidak dapat cam dengan tiada pergerakan langsung. Apabila ia terpaksa bergerak untuk cari makan atau birak atau bertelur, ia akan bergerak dengan gerakan maju dan kembali seolah-olah ranting yang ditiup angin supaya hendak ketara ia adalah serangga. Telurnya pun merupai benih pokok untuk mengelirukan pemangsanya. Nombor 9, Cave Centipede atau dikenali sebagai lipan gua. Sudahlah pasti anda gali bila dengar perkataan lipan dan sentiasa anda dapat modok dengan aman bila di rumah kampung yang dekat reput di mana bila-bila saja lipan boleh keluar dan salah gigit anda. Apalagi kalau ada seekor makhluk yang mempunyai kaki yang lagi panjang dan lebih laju. Itu dia lipan gua. Tidak seperti serangga yang lain yang dipukau cahaya, lipan ini tidak suka cahaya dan berita baiknya hanya boleh jumpa di tempat gelap seperti namanya gua. Seperti lipan biasa, gigitannya sangat sakit dan mengandungi racun. Nombor 8, Pill Millipede atau dikenali sebagai gonggok pil. First nampak comel macam bola, tetapi kalau sudah keluar balik, gonggok pelik ini sebenarnya bukan serangga tetapi dalam kategori millipede, di mana ia adalah makhluk yang mempunyai paling banyak kaki sebanyak 34 ke 750. Ia banyak dijumpai dekat tempat yang banyak kayu kerana ia makan kayu reput sebagai sarapannya. Ia mempunyai bentuk seperti kumbang yang berperisai di luar dan banyak kaki membuat ia sangat pelik. Bila ia perasan ada bahaya, ia akan menggulingkan badannya seperti bola macam tutang giling untuk lindung bahagian bawahnya yang lembut. Atau masih degil, ia boleh keluarkan cecair yang beracun untuk menghalau musuhnya. Kalaulah ni masuk Pokemon, saya terus tangkap pasal dia banyak skill yang sangat kuat. Nombor 7, Whip Scorpion atau dikenali sebagai ketungging. Haiwan ini sebenarnya bukan serangga tetapi dalam kategori arachnid pasal ia seperti laba-laba dan skorpion. Ia ada 8 kaki dan 2 bahagian utama badan. Tidak seperti namanya, ia bukan jengking. Ekornya tiada sengat tapi macam rotan yang panjang. Ini adalah arachnid yang sangat pelik. Habis walaupun namanya Whip Scorpion, ia bukan seekor skorpion.
Walaupun rupanya macam laba-laba, tapi ia bukan laba-laba. Walaupun ia tiada racun, tetapi ia boleh sembur cecer yang sangat busuk. Lagi kick dari isap gam di kampung air. Satu-satunya yang bagus pasal ketungging ini ialah ia mengawal populasi lipas sebagai pemangsanya. Lain kali kalau ada masalah lipas, anda boleh fikir-fikir untuk pelihara ini, tetapi jaga-jaga jangan kena semburannya. Nombor 6, Stop Eye Fly atau dikenali sebagai lalat mata bertangkai. Seperti namanya, ia adalah sejenis lalat yang boleh ditemui di tempat yang lembap seperti lantai yang berumput atau berdaun kering dan tempat yang ada buah-buahan busuk. Lalat ini dikira pelik kerana tidak seperti lalat yang lain yang mempunyai tangkai mata yang panjang macam sungai Kinabatangan dengan matanya yang di hujung sana. Habis kalau batina, dia mau cari pasangan, dia cari tu yang ada mata paling panjang dan bukan tengok panjang balabak macam binatang lain. Diorang ni boleh membesar sehingga 1 cm dan suka dia makan tu haiwan atau tumbuhan yang raput. Tidak seperti lalat biasa yang anda boleh nampak hinggap di kedai-kedai mamak pinampang. Dia tidak mahir tarabang. Kalau dia tarabang pun hanya jarak yang pindik saja. Sayang, hanya balabak mata saja yang panjang. Nombor 5, Lanternfly atau dikenali sebagai Fugoridae. Lanternfly atau dikenali sebagai lalat tanglung secara kasar ialah serangga yang berwarna-warni dan cantik. Ia masuk ke senarai ini, satu, pasal ia mempunyai warna yang sangat unik dan spesial. Dan dua, kerana hidung moncongnya yang panjang macam tu monyet belabak bayau. Ia boleh melambung moncongnya di mana ia sebesar badannya sendiri. Nah, pandai main keras lagi yo. Walaupun namanya dia ada lantern, malangnya moncongnya tidak ada lampu atau cahaya langsung. Dan moncongnya sebenarnya ialah mulut yang panjang untuk hisap cecair-cecair dari pokok atau tumbuhan. Ada satu mitos yang pelik di mana kalau anda digigit, anda mesti main hantam-hantam dalam 24 jam. Kalau tidak, anda akan mati. Betulkah tidak? Saya pun tidak tahu pasal belum lagi kena gigit. Palis-palis. Nombor 4, Wailin Beetle atau dikenali sebagai kumbang biola. Kalau anda harapkan kumbang ini boleh main biola sehebat Beethoven, siolah tompinai kalian. Jangan harap sangat, nanti jadi sandi-sandi. Serangga ini sangat pelik kerana bentuknya macam biola. Ia sangat jarang ditemui kerana ia tinggal di pokok yang sudah tumbang yang penuh dengan jamur kulat kicik. Serangga ini memakan serangga yang lain di habitat itu juga dan bertelur di jamur-jamur ini. Serangga ini walaupun nampak pelik dan comel, tapi jangan sentuh sesuka hati pasal ia boleh sumbur cecair yang baunya kuat gila bila ia stres tahap gaban kepada sesiapa yang jajal bau kacaunya itu. Nombor 3, Horsehair worm atau dikenali sebagai cacing kuda. Makhluk ini adalah antara yang paling bikin gali. Apa? Ndak gali? Oh ya kan, salah fokus geng. Yang ini bukan itu. Cacing kuda bagaikan monster yang wujud saja di dalam wayang seram. Serangga-serangga yang ditakuti ramai seperti mantadak, lipas kalau mandak-mandak lah pun menjadi mangsanya. Cacing ini bertelur di dalam air di mana larva-larvanya menetas di situ. Lepas itu, serangga yang kurang bernasib baik bila minum air itu, larva akan masuk ke perut serangga tersebut dan terus hidup di dalam perut sehingga ia menjadi dewasa dengan hisap nutrien-nutrien dari mangsanya. Bila ia sudah menjadi matang, ia akan mengawal otak serangga itu untuk mencari air. Dan bila sampai ke air, ia akan mati lemas dan cacing kuda akan keluar melalui lubang pantat serangga dan bertelur dalam air itu lagi. Nah kan, itulah saya bilang gali tu. Nombor 2, Ant Snatching Assassin Bug atau dikenali sebagai kepinding pembunuh semut. Serangga ini bukan saja pelik,
tetapi bikin gali. Seperti namanya, ia gemar memangsakan semut sebagai makanannya. Ia mempunyai mulut seperti jarum untuk cucuk tambus semut dan menyemburkan cecair ke dalam untuk mencairkan isi semut sebelum menghisapnya hingga kering. Lepas itu, kepiting ini akan membawa mayat semut di belakangnya. Ia boleh angkat sebanyak 20 mayat semut pada masa yang sama. Ia dipercayai mengangkat mayat-mayat ini supaya ia kelihatan lagi besar untuk mengelirukan dan menakutkan pemangsa lain daripada memakannya. Tiada selera untuk makan lepas ni? Jangan risau kyo, saya pun sama. Nombor 1, Trilobite Beetle atau dikenali sebagai kumbang trilobite. Pertama sekali kita tengok makhluk macam kategori gonggong yang banyak kaki, tetapi sebenarnya memang serangga seperti masih wujud sejak zaman dinosaur. Serangga ini mempunyai cengkerang berwarna hitam dan jalur yang berbeza warna dalam lingkungan merah, oranye, ungu dan hijau. Pada satu ketika, semua kumbang trilobite yang dijumpai adalah betina dan ini telah membuat ramai penyelidik keliru. Adakah serangga ini mampu bertelur tanpa mengadakan hubungan sulit? Setelah 100 tahun kemudian, seorang saintis ingin mencari jawapan yang sebenarnya, datang ke Borneo dan tidak terjumpa juga. Sudahlah kumbang ini jarang terjumpa. Tambahan lagi, semua yang dijumpa ialah betina. Las-las, bila orang tempatan bawa satu pasang kumbang yang sedang ada hubungan sulit itu kepadanya, baru dia nampak rupanya bentuk dan saiz jantan jauh berbeza dengan betina, seolah-olah ia adalah spesies yang lain. Jantan kumbang trilobite sangat kecil, malah boleh jadi anak betina dan ia ada sayap untuk terbang. Ini betul-betul pelik. Itu saja untuk hari ini. Betapa indahnya ciptaan Tuhan dan alam semula jadi, dari benda yang besar hingga benda yang kecil. Jangan lupa untuk subscribe dan sharekan video ini atau serangga ini akan cari anda. Main-main saja gaman, jangan marah kyo. Terima kasih, sese, toce atas sokongan anda semua dan kongsi kau.